Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Bertemu kembali kita di dalam subjek sirah tahun 3 di Hakim. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran yang kedua, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habsyah. Jadi sebelum tu murid-murid semua tanda tangan, baca doa, mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat menyebut pengertian hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, murid dapat menyatakan peristiwa hijrah umat Islam ke Habsyah serta layanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, murid dapat mengetahui peristiwa kepulangan umat Islam dari Habsyah. Okey. Jadi seterusnya murid-murid boleh fokus pada slide peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah ke Habsyah. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian hijrah. Pengertian hijrah ni apa? Berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian peristiwa hijrah ke Habsyah. Kenapa sebab apa berlakunya peristiwa hijrah ke Habsyah ni? Orang Islam, orang yang memeluk Islam diseksa, pindah ke Habsyah kerana ingin selamatkan diri daripada diseksa oleh kafir Quraisy. Okey, lepas tu faktor yang ketiga, kerana Raja An-Najasyi seorang yang adil. Raja An-Najasyi ni merupakan raja negeri Habsyah. Raja negeri Habsyah bernama Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi ni seorang yang adil dan bijaksana. Kemudian hijrah ke Habsyah ni ada dua peringkat. Peringkat pertama melibatkan 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Kemudian peringkat kedua 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Ini secara ringkas peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Habsyah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pengertian hijrah. Hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini maksud hijrah. Hijrah ialah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah dalam sejarah Islam ialah perpindahan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Perpindahan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey. Hijrah dari sudut kerohanian pula adalah berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini hijrah dari segi kerohanian, berubah ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya dengan meninggalkan segala perbuatan yang melampau. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sebab apa terjadinya hijrah. Hijrah ke Habsyah. Kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habsyah disebabkan penyiksaan dan penganiayaan orang kafir Quraisy terhadap mereka semakin teruk sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak terdaya untuk melindungi mereka. Ini sebab pertama.
Sebab penyiksaan dan penganiayaan orang kafir terhadap mereka semakin teruk. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak terdaya untuk melindungi orang-orang Islam. Okey, keadaan ini menyebabkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan diri mereka daripada dizalimi. Tambahan pula ketika itu negara Habsyah diperintah oleh Raja An-Najasyi. Negara Habsyah dipimpin oleh Raja An-Najasyi, seorang raja Nasrani yang bersifat adil. Dia raja Nasrani tapi dia bersifat adil. Okey, hijrah ini berlaku dalam dua peringkat. Okey, nota tambahan. Raja Habsyah ialah Raja An-Najasyi. Raja negara Habsyah ialah Raja An-Najasyi. Raja Habsyah seorang yang adil dan bijaksana. Okey, seterusnya kita tengok hijrah terbahagi kepada dua peringkat. Berlakunya hijrah ke Habsyah ni ada dua kali. Kali pertama, kali kedua. Okey, kita tengok pada kali pertama. Okey, peringkat pertama, hijrah ke Habsyah kali pertama. Hijrah pada peringkat permulaan berlaku pada tahun ke-5 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Nabi 5 tahun Nabi menjadi rasul, jadi umat Islam pun berhijrah ke Mekah, ke Habsyah. Okey. Melibatkan seramai 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Okey, ini murid-murid kena ingat. Tahun pertama ataupun peringkat pertama, kali pertama hijrah ke Habsyah berlaku pada tahun ke-5 kerasulan Nabi Muhammad. Melibatkan berapa orang? Seramai 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. 10 lelaki, 5 perempuan. Yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa ketua rombongan kali pertama hijrah ke Habsyah? Iaitu Uthman bin Affan. Kena ingat, Uthman bin Affan merupakan ketua rombongan hijrah ke Habsyah kali pertama. Hijrah ini turut disertai isterinya, isteri Uthman bin Affan ni, Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu Ruqayyah bintu Muhammad. Ruqayyah bintu Muhammad ni siapa? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hudzaifah bersama isterinya, iaitu Abu Hudzaifah bersama isterinya. Kemudian Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair dan Abdurrahman bin Auf. Ini antara sahabat-sahabat yang berhijrah, yang turut serta berhijrah. Okey, kemudian penyiksaan dan penganiayaan kaum Quraisy Mekah terhadap umat Islam semakin hebat, sehingga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dipulaukan kaum musyrikin Mekah. Jadi kaum Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ni merupakan kaum umat Islam di Mekah. Mereka semua dipulau oleh orang kafir Quraisy. Okey. Itu peringkat pertama hijrah ke Habsyah. Kena ingat, yang pertama berlaku pada tahun ke-5 kerasulan. Berlaku pada tahun ke-5 kerasulan Nabi Muhammad, melibatkan 10 orang lelaki, 5 orang perempuan. Ketuanya siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. Okey. Kemudian kita tengok hijrah peringkat kedua. Hijrah ke Habsyah kali kedua. Okey, baik. Peringkat kedua berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang peringkat pertama tadi berlaku pada tahun ke-5. Peringkat kedua berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku hijrah ke Habsyah kali kedua. Hijrah kali ini melibatkan seramai 73 orang. Dia meningkat. Kalau yang tadi seramai 10 orang lelaki. Hijrah kali kedua seramai 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Siapa ketuanya? Ketuanya ialah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib merupakan ketua rombongan hijrah ke Habsyah kali kedua. Dan Abu Musa al-Ash'ari yang berasal dari Yaman. Apabila berita ini diketahui oleh kaum Quraisy, mereka menghantar Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin As dengan membawa hadiah yang banyak untuk mempengaruhi Raja An-Najasyi supaya tidak memberi perlindungan kepada orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Dia orang kafir Quraisy ini nak rasuah Raja An-Najasyi dengan apa? Dengan memberi hadiah yang banyak supaya Raja An-Najasyi ini tidak memberi perlindungan kepada orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Namun Raja An-Najasyi terus lalu Raja An-Najasyi terus memanggil dua utusan Quraisy tersebut. Siapa dua utusan Quraisy ni? Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Amru bin Al-As. Dia panggil dua orang ini. Dan wakil umat Islam. Berlakulah sedikit soal jawab antara Raja An-Najasyi dengan mereka, kaum muslimin dan utusan Quraisy itu. Baik. Sebelum itu kita baca dulu nota tambahan. Perhijrahan ke Habsyah merupakan hijrah kali pertama orang-orang Islam dalam sejarah Islam. Hijrah ke Habsyah ni merupakan hijrah kali pertama orang-orang Islam dalam sejarah Islam. Tahun pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul ialah pada tahun 610 Masihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada tahun 610 Masihi. Jadi hijrah ke Habsyah ni berlaku pada bila? Pada tahun 5 kerasulan. Maksudnya tahun ke-5 Nabi menjadi rasul. So pada tahun ni tahun berapa Masihi? Tahun ke-5 kerasulan ni bermaksud tahun ke berapa Masihi? So awak tambahlah 5. Tambah 5, 610 tambah 5, jadilah 615 Masihi. Jadi tahun ke-5 kerasulan ni bermaksud 615 Masihi. Orang-orang Islam berhijrah ke Habsyah. Boleh faham? Seterusnya kita tengok kisah Raja An-Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib sebab beliau meninggalkan ajaran nenek moyang. Kenapa Raja An-Najasyi, kenapa Ja'far bin Abi Talib meninggalkan ajaran nenek moyangnya? Raja An-Najasyi tanya kepada Ja'far bin Abi Talib. Lalu Ja'far bin Abi Talib pun jawab, kami dahulunya adalah orang-orang jahiliah yang menyembah berhala. Ja'far bin Abi Talib ni siapa? Ketua rombongan kali kedua ni. Hijrah kali kedua ni diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Maksudnya waktu ni Ja'far bin Abi Talib dah masuk Islam lah. Lalu Raja An-Najasyi pun tanyalah Ja'far bin Abi Talib, kenapa kamu memeluk Islam? Kenapa kamu meninggalkan agama nenek moyang kamu? Lalu Raja An-Najasyi pun beritahu, kami dahulunya adalah orang-orang jahiliah yang menyembah berhala, memakan bangkai dan membuat kejahatan serta memutuskan persaudaraan. Kemudian Allah mengutuskan seorang Nabi yang mengajak kami supaya mengesakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak mempersekutukannya, berpuasa, solat, berkata benar, menunaikan amanah, jauhi kejahatan, dan dilarang memakan harta anak yatim. Lalu kami beriman kepada ajarannya dan melaksanakan segala ajaran Islam. Disebabkan itu kami dimusuhi dan terpaksa berhijrah ke sini ke Habsyah. Sebabkan Ja'far bin Abi Talib ni ikut ajaran Islam, tinggal agama nenek moyang mereka. Sebab itulah mereka Abu Ja'far ni dimusuhi oleh kafir Quraisy dan terpaksa berhijrah ke Habsyah. Okey. Kemudian lalu Raja An-Najasyi meminta Ja'far supaya menunjukkan bukti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far pun membaca beberapa surah daripada Al-Quran dan berjaya menyentuh hati Raja An-Najasyi sehingga mengalirkan air mata. Utusan kaum Quraisy dihantar pulang dan Raja An-Najasyi menerima kedatangan umat Islam dan memberikan layanan yang baik serta memberi perlindungan kepada umat Islam. Umat Islam menetap di Habsyah selama 3 bulan dan kemudian kembali semula ke Mekah. Okay. Rombongan umat Islam berada di Habsyah selama 3 bulan. Raja An-Najasyi memberi perlindungan kepada umat Islam, berada di Habsyah selama 3 bulan. Tahukah anda surah daripada Al-Quran yang dibaca oleh Ja'far di hadapan Raja An-Najasyi ialah surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, surah Al-Kahfi dan surah Maryam. Ini surah-surah yang dibaca oleh Ja'far kepada Raja An-Najasyi menyebabkan Raja An-Najasyi ini mengalir air mata mendengar bacaan surah-surah daripada Ja'far. Okay. Amr bin Al-As telah memeluk Islam kerana terkesan dengan nasihat Raja An-Najasyi yang menyatakan bangsa Arab beruntung kerana Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. 6 bulan sebelum peristiwa penaklukan Mekah, Amr telah memeluk Islam. Amr Al-As merupakan pembesar di negara Mesir. Okey, baik. Jadi yang terakhir, kumpulan Ja'far bin Abi Talib dan Musa Al-Ash'ari. Selepas beberapa tempoh waktu, rombongan Muhajirin yang diketuai Ja'far kembali semula pulang semula ke Madinah dan disambut oleh Amr bin Umayyah. Setibanya di Madinah, umat Islam sedang memerangi kota Khaybar dan Ja'far terus menyertai tentera yang lain. Waktu Ja'far pulang ke Madinah, umat Islam waktu tu sedang berperang di kota Khaybar. Ja'far pun terus menyertai peperangan tersebut. Abu Musa Al-Ash'ari atau nama sebenarnya Abdullah bin Qais berasal dari Yaman. Beliau turut mengikut Ja'far bin Abi Talib serta kaum muslimin berhijrah ke Habsyah. Beliau kembali ke Madinah semula bersama Ja'far dan terus ikut serta dalam perang Khaybar. Okey, jadi selesai murid-murid, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya murid-murid boleh buka buku sirah, buku inovatif sirah, buat latihan di dalam buku inovatif muka surat 43 dan 44. Okey, muka surat 43, bulatkan jawapan yang betul. Orang Islam berhijrah ke Habsyah kali ke berapa? Dalam sejarah Islam, hijrah ke Habsyah ni kali ke berapa orang Islam berhijrah? Orang Islam berhijrah ke Habsyah kali pertama. Pertama kali orang Islam
dalam sejarah Islam, orang Islam ni berhijrah ke Habsyah. Yang kedua, hijrah ke Habsyah telah berlaku pada tahun tahun bila? 615 Masihi. Yang ketiga, siapakah yang mengetuai rombongan ke Habsyah kali pertama? Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Uthman bin Affan, Abdullah. Jawapan dia yang mana? Tadi Ustaz dah sebut. Nanti murid-murid dengar semula rakaman. Okey. Ustaz tak nak bagi tahu jawapan. Murid-murid boleh ulang balik dengan video ni. Okey. Yang keempat, Raja Habsyah seorang yang adil dan kejam, sombong, jahat, bijaksana. Rombongan ke Habsyah selama berapa tempoh? Berapa lama? 3 bulan, 3 jam, 3 hari, 3 tahun. Okey, kemudian nombor 2, padankan pernyataan alif dengan pernyataan ba. Hijrah kali pertama. Hijrah kali pertama apa? Baik ke Habsyah 3 bulan, berhijrah ke Habsyah, musyrikin Mekah. Okey. Hijrah selama berapa bulan? Raja Habsyah memberi layanan yang apa? Para sahabat diseksa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar apa? Okey, baik. Kemudian buka muka surat 44. Yang ini murid-murid jawab bahagian bahagian yang kanan saja. Okey, yang bahagian kiri kita belum masuk lagi. Murid-murid jawab bahagian kanan sahaja. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nombor 1, berapakah bilangan mereka yang terlibat dalam hijrah kali pertama? Lelaki berapa orang? Wanita berapa orang? Jumlah berapa orang? Jumlah semua sekali berapa orang? Yang kedua, berapakah bilangan mereka yang terlibat hijrah kali kedua? Lelaki berapa orang? Wanita berapa orang? Jumlah keseluruhan berapa orang? Yang ketiga, siapakah yang mengetuai hijrah ke Habsyah pada kali pertama dan kali kedua? Kali pertama siapa? Kali kedua siapa? Dan soalan yang terakhir, tuliskan 2 sebab terjadinya hijrah. Okey, jadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami apa yang dipelajari dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.